TV KPM. Inilah dia slot tahap 1 Didik TV KPM bersama saya Abang Irfan dan Cikgu Hisham tentunya. Cikgu, Irfan ada soalan sikitlah kepada Cikgu. Ya, silakan. Sebelum ni, kalau dalam kelas bersama Cikgu, Cikgu akan terangkan mengenai bahasa seni. Ya. Tapi untuk montaj ni Cikgu, ada tak bahasa seni yang tersendiri? Sebenarnya semua karya ataupun semua mata pelajaran pendidikan seni visual akan ada bahasa seni. Baik. Kalau kita belajar tentang seni saja akan ada bahasa seninya. Okey, baik. Untuk montaj pula, bahasa seni yang nak cikgu tekankan di sini ialah antaranya seperti bentuk, kemudian ruang, imbangan dan kesatuan. Apa benda tu Okey, baik. Kalau bentuk kan, kalau kita buat montaj kita ambil bentuk-bentuk seperti kereta, Okey. bentuk gambar bunga Bangunan. ke kan. Tapi adakah kita dapat merasai permukaan bentuk tersebut? Tidak, Irfan rasa. Mesti macam rata je kan. Kalau gambar bunga tapi kita pegang dia, ada tak rasa kelopak-kelopak dia tu? Tak ada. Tak ada. Jadi itu cuma bentuk dua dimensi. Dia tak ada, bukan tiga dimensi. Kalau tiga dimensi ni kita boleh pegang dia macam timbul kan. Jadi untuk montaj ini bentuknya ialah dua dimensi. Kemudian dari segi ruang. Okey, kita berada dalam bidang menggambar. Kalau sebut je menggambar, mesti ada elemen ruang. Okey, jadi contoh karya dekat depan sana, boleh tak kita pergi ke depan? Silakan Cikgu, boleh. Okey. Lihat sikit bagaimana ruang itu. Okey, baik. Contohnya karya yang ini. Okey. Yang di jalan raya ni kan. Okey, kita boleh nampak ruang. Sebab kalau dekat depan ni kereta dia besar. Manakala dekat belakang dia kereta dia lebih kecil. Kan? Jadi di situ menunjukkan adanya ruang, walaupun sebenarnya ruang tu tak ada pun, kalau kita pegang tak ada ruang sebab ianya cuma ilusi. Okey. Itulah contoh ruang. Okey, ruang ilusi. Okey, baik. Kemudian dari segi Imbangan, Cikgu. Imbangan. Baik. Kalau contohlah karya lain pula. Silakan Cikgu. Cikgu menjelajah mencari montaj. Menjelajah. Cikgu suka jalan-jalan ni. Okey, yang ini pula. Okey, Hari Sukan Malaysia ni kan. Kalau cikgu, kalau murid boleh nampak, cikgu susun dengan macam kiri dan kanan dia macam seimbang. Okey, ada objek di sebelah kanan dan kiri. Kanan dan kiri dia ada objek. Contoh dekat sini cikgu letak belon panas ni dekat atas, tapi kat sini cikgu letak juga bendera Malaysia. Nampak seimbang. Okey, jangan bagi kosong sangat kat sini. Nampak tak cantik nanti. Okey, itulah antara contoh lagi bahasa satu Cikgu, seni. kesatuan Cikgu tadi Cikgu cakap. Oh, kesatuan. Baik. Kesatuan ialah secara mudahnya ialah tema lah. Okey, macam hari ini kita pilih tema Malaysia kita. Jadi kita akan wujudkan kesatuan dalam karya. Contohnya kita akan pilih gambar yang bertemakan benda yang sama. Makanan kan, semua makanan. Itu ada kesatuan dalam karya. Kalau pakaian tradisional, ada baju Melayu, ada cheongsam, semua tentang pakaian. Itulah kesatuan. Itulah maksud bahasa seni yang terdapat dalam montaj ni Cikgu. Tapi Ifat nak tanya jugalah. Tadi Cikgu cakap montaj ni kita akan menggunakan gambaran. Kita akan meletakkan gambar, tampal dan sebagainya. Kalau kita nak lukis dan warna dalam montaj ni, boleh ke tidak Cikgu? Memandangkan kita lebih tekankan teknik potong dan tampal. Baik. Jadi cikgu tak galakkan sangat murid lukis. Kalau boleh nak potong dan tampal semua. Contoh kalau macam ada daun, nak buat daun sikit pun. Kalau boleh cari gambar daun, potong dan tampal buat daun kat situ. Jangan lukis daun. Jangan lukis. Seboleh-bolehnya janganlah. Kalau macam tak ada cara tak jumpa juga, tak apalah, boleh lukis sikit. Kan? Lebih baik mungkin kita lukis di tempat lain dan kita gunting. Boleh juga Cikgu? Boleh juga. Itulah antara teknik dan juga cara untuk kita buat montaj. Tapi Cikgu sekarang ni, Ifah dah nampak Cikgu dah buat beberapa bahan. Adakah kita akan lakukan montaj hari? Betul. Kita akan lakukan montaj bersama-sama. Irfan kena tolong cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi mungkin cikgu berceritakan dulu apa bahan-bahan yang kita perlukan. Ya, baik. Seperti yang ada dekat hadapan cikgu ni, kita ada bahan bercetak majalah. Baik. Okey. Selain majalah, kita boleh ambil gambar-gambar dari surat khabar, poster dan sebagainya. Okey, kita ambil gambar, potong. Kalau kita nak gambar makanan, cari gambar makanan. Jangan potong gambar orang pula dalam ni kan. Lagi tema. Kemudian alat untuk memotong. Ini paling penting. Okey. Iaitu gunting. Okey, tapi murid-murid nak guna gunting kena hati-hati. Cikgu, kalau kita guna pisau macam mana? Boleh. Boleh juga. Boleh juga guna pisau. Tapi lagi macam biasalah kena hati-hati. Okey, perlu pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Okey, baik. Selain pada itu, kita akan gunakan
tali, tali sebagai kemasan ataupun batang aiskrim. Bukan ni saja, sebenarnya banyak lagi benda lain yang awak boleh buat kemasan. Awak boleh gunakan kertas warna dan sebagainya. Okey? Baik. Jadi sekarang, Irfan dah bersedia ke untuk kita mulakan aktiviti montaj kita? Dari tadi sebenarnya Cikgu Irfan dah tak sabar nak buat montaj ni. Cikgu suka apa ni. yang kita perlukan sebenarnya? Apa yang ada dalam kotak misteri ni, Cikgu? Okey, dalam kotak ni lah terkandungnya bahan-bahan kita untuk montaj. Baik, Cikgu buka. Okey. Okey. Dah nampak dah? Mesti murid-murid nak tahu kan? Apa yang ada dalam tu? Ni, Cikgu angkat dulu. Cikgu angkat dulu. Ada gam. Okey. Ini ialah bahan yang paling penting untuk kita menampal gambar kita pada permukaan. Gam. Ada 2 gam. Kenapa ada 2? Satu untuk saya, satu untuk Cikgu. Ya, betul dah. Irfan punya. Okey, terima kasih. Kemudian, dalam ni ada 2 tema. 2 tema, 2 tajuk lah. Okey. Satu, cikgu ada gambar tentang pakaian tradisional. Baik. Bukan Melayu je, ada Cina, ada dari masyarakat India. Okey. Jadi nampak tak kesatuan dekat sini? Nampak, Cikgu? Okey. Tema pakaian tradisional. Pakaian tradisional. Okey. Baik. Kalau Cikgu punya pakaian, Irfan punya tema apa, Cikgu? Irfan punya sedapnya. Sedapnya. Irfan dah lapar dah ni cakap pasal sedap ni. Irfan keluarkan. Okey. Angkat sikit. Sekarang ni Irfan nak buka. Okey, dalam ni ada tema untuk Irfan. Tema untuk Irfan adalah makanan. Kita ada macam-macam kat situ. Kita ada vade, kita ada. Lepas tu kita ada sate. Wah, lapar pula, Cikgu. sate. Lepas tu kita ada kuih muih. Okey. Lepas tu kita ada kuih bulan. Ya Allah, sedapnya. Ni, yang paling best kita ada nasi lemak. Yang paling terkenal. Wah. Kita pergi satu dunia pun cikgu orang tahu Malaysia terkenal dengan nasi lemak. Betul. Yang ni, kita jumpa waktu hari raya cikgu. Ada ketupat. Oi, lepas tu kita ada makanan tradisional India, kita ada maruku. Banyaklah cikgu. Tak sabar dah ni. Nak makan lagi, nak makan pula ni. Okey, baik. Cikgu. Jadi, kita dah tampal dekat mana ni, Irfan? Betul juga. Bukan kita tampal dekat Kertas Lukisan, cikgu. Tak naklah Kertas Lukisan, biasa sangat. Okey. Lepas tu nak tampal kat mana? Apa kata kita gunakan kotak ni? Ni kan permukaan juga kan? Okey, boleh cikgu Jadi cikgu ambil penutup dia. Okey. Irfan ambil yang besar. Boleh tak? Irfan ambil bekas dia Bekas dia. Okey, dan Irfan akan terbalikkanlah cikgu. Terbalikkan, ya. Nampak tak dekat sini? Kita boleh gunakan apa saja bahan untuk lekatkan kita punya montaj. Okey. Baik, kalau cikgu dah bersedia dan murid-murid di rumah dah bersedia, sekarang ni kita nak mulakan pembikinan montaj kita. Cikgu, jom kita mulakan. Jom. Okey, pertama sekali kita nak tampal dululah yang paling besar dekat sini. Okey, kita gunakan gam. Cikgu, selain menggunakan gam yang seperti ini, ada tak gam lain yang boleh kita guna? Boleh. Kalau yang ni dia lebih kering kan. Okey. Ada satu lagi jenis yang cair tu. Tapi cikgu tak galakkan sangat. Sebab kalau murid yang tak pandai kawal dia punya jumlah yang keluarkan tu, nanti basah koyak pula kertas dia. Jadi untuk memory, cikgu cadangkan yang stick macam ni. Baik. Okey, pertama sekali kita tampalkan dulu bahagian yang paling besar. Tapi gambar ni cikgu dah tolong potong terus siap-siap tau. Tapi untuk mudahkan Irfan tampal. Terima kasih cikgu. Baiklah cikgu Hisham kita ni kan. Dah tolong siap-siap dah untuk Irfan tampal montaj kita. Okey. Pertama dah siap, cikgu tampal latar belakang dia. Baik. Kenapa? Nanti nampak kenapa cikgu letak hitam dekat belakang. Okey. Cikgu nak tampal baik. Gambar pakaian tradisional sari. Irfan nak tampal apa dulu? Apa yang Irfan akan makan dulu Pilih. Semua sedap tu. Nasi lemak kita kat tengah. Ini favourite Irfan. Kat tengah. Okey, makanan kegemaran. Okey, cikgu buat apa? Cikgu dah tampal lah tu. Okey, Irfan kena ikut cikgu lah. Baik. Selain kita gunakan kotak, cikgu, apa lagi bahan yang boleh kita gunakan sebagai permukaan kita? Okey, selain kotak, kita boleh gunakan pinggan. Nampak tak contoh yang dekat depan cikgu tunjuk tu? Dekat sebelah Ifat pun ada, cikgu. Kita ada pinggan. Kita ada pinggan. Boleh guna tak? pinggan. Asal permukaan ni kita boleh tampal gambar, boleh saja. Okey. Tak terikat. Dan cikgu nak tanyalah, dari segi jarak antara gambar-gambar ni kan, ada tak cara spesifik ataupun sebenarnya boleh je nak jarak ke, nak dekat ke atau boleh macam je. Okey. Tapi kalau boleh kita wujudkan ilusi ruang tu. Ada jauh, ada dekat. Jadi kita akan boleh tampal secara bertindih.
Baik. Okey, kita tambah bertindih-tindih. Bertindih-tindih. Lagi cantik kan cikgu? Lagi cantik. So itu kita dah dapat faham dari segi konsep ruang yang ada. Ya. Okey. Sekarang ni Ifan tengah cuba untuk siapkan dulu. Letak di sini. Makanan kegemaran Irfan apa? Oh, semestinya cikgu, nasi lemak ayam. Bukan nasi lemak je, kena ada ayam goreng sekali. Kalau okey. dia tak ada, tak lengkap lah. Oh, faham. Cikgu suka makan apa, cikgu? Cikgu nasi lemak pun suka juga. Nasi lemak pun suka juga. Kemudian cikgu suka nasi goreng. Nasi goreng. sate. Kalau makanan, sate. Okey, sate. Oh, rendang. Kalau hari raya cikgu suka makan rendang. Yelah cikgu, kalau tak ada rendang waktu hari raya tu bukan orang kata Tak rasa tak raya, Tak kan? rasa lah. Tak lengkap orang kata. Okey, pakai tanpa. Oh, kuih muih pula cikgu. Oh, ada banyak dekat gambar yang Ifan ada ni. Kuih muih apa yang cikgu suka? Oh, cikgu sama-sama dulu kan? suka kuih koci. Kuih koci. Okey. Baik, kuih koci ya. Irfan Menarik. suka kuih apa? Ifan suka kuih, sebenarnya macam-macam Ifan suka, tapi yang paling Ifan suka kari pap. Ya ke. Kita asyik cakap pasal makanan je kan. Okey, cakap pasal baju pula. Baju pula kan. Baju pula. Okey. Sementara tu. Irfan pernah tak pakai baju selain baju Melayu? Pernah. Ifan pernah pakai baju tradisional Cina, cikgu. Okey. Waktu tu sebab di sekolah kita ada sambutan untuk Tahun Baru Cina, cikgu. Jadi Ifan antara murid yang diberi tanggungjawab oleh cikgu untuk pakai baju tradisional. Wow. Okey. Okey, cikgu dah nak siap dah. Siap dah. Cikgu nak tampal tajuk pula. Okey. Okey, cikgu tampal kat Baik, sini. silakan. Cikgu angkat sikit. Okey. Ifan pun nak tampal tajuk dah ni. Nak siap dah sikit lagi. Okey. Dah siap. Ini dia. Wow. Okey. Ifan punya dah siap. Selera kita. Okey. Makanan yang ada di Malaysia. Nampak tak? Kat atas sekali ketupat sebab hari raya. Dekat bawah sekali kita ada kuih muih yang boleh anda pilih beraneka rupanya. Wow. Okey. Bila dia susun macam tu nampak makin sedap pula Tahu kan? tak apa? Makin lapar pula saya kat sini. Cikgu punya macam mana? Cuba terangkan sikit. Baik, apa yang cikgu ada punya ialah tema pakaian tradisional masyarakat di Malaysia. Kita ada baju yang macam cikgu pakai ni. Okey. Okey. Syarwani namanya? Betul, Syarwani. ingatlah. Okey. Kemudian baju kurung, Okey. ada baju Melayu yang macam Irfan pakai sekarang. Okey, ada sari. Okey. Baik. Jadi kenapa kita boleh pakai baju-baju ni? Kenapa cikgu? Kita dapat mengenal budaya masyarakat lain. Tak adalah kita Melayu pakai baju Melayu je kan. Macam ni cikgu pilih pakaian India. Rasa macam wow, baju dia sangat cantik. Kemudian ada nilai seni estetikanya yang tersendiri. Betul, sebab kita juga ingin meraihkan pelbagai jenis kaum yang terdapat di Betul. Malaysia. Sebab itulah, apa salahnya kalau kita tukar pakaian dan pakai pakaian tradisional untuk kaum lain pula. Betul, Irfan. Okey, dan sekarang ni kita dah siap untuk dapatkan montaj kita. Ifan punya selera kita, cikgu punya warisan kita. Jadi mungkin sedikit komen montaj yang Ifan tengah dah buat ni, cikgu, macam mana? Okey. Kalau kita lihat hasil karya Irfan buat ni, okey, susunan dia, komposisi dia seimbang. Irfan tak adalah kumpul kat kanan saja ke, dekat kiri saja ke. Okey, bagus. Kemudian dari segi tajuk dekat atas tu, dari segi muka taib, kita boleh baca. Tak adalah Irfan letak kat belakang kuih muih ke. Okey, susunan dia betul. Okey. Lagi dari segi warna. Okey, kalau kita nampak daun pisang kat belakang tu kan, dia kontra dengan gambar-gambar yang dekat depan. Betul. Bila kontra, objek di hadapan tu lebih menyerlah. Dan sama juga kenapa cikgu pilih warna hitam dekat belakang. Supaya nak wujudkan kontra. Jadi kita boleh nampak dengan jelas gambar yang di hadapan ini. Okey, itulah dia cara pemikiran montaj yang cukup baik bersama dengan Cikgu Hisham. Jadi untuk itu kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya untuk slot tahap 1 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.